tak sesuai ini. Ini dulu cuma fakta dalam kehidupan manusia tak ngaku. Tengok. Tapi banyak ini, banyak. Baik. Okey lah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi dawam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku lebih ia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Ya mati fadil tuan imam kita, tak lupa juga tuan Bilal, seterusnya tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Malam ni kuliah tasawuf, bab tasawuf kan, akhlak atau tasawuf lah. Dan kitab yang kita bincangkan itulah kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Insyaallah. Muka surat apa tuan? Okey, 153 dalam bab khusyuk dalam solat kan? Baris Rasulullah bersabda di syurga. Ya. Betul eh? Ya. Masya-Allah.
Qala musannifur wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dalam kata al-musannif ataupun pengarang kitab, dan menahan manfaat ilmunya insya-Allah untuk kita dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik, Rasulullah SAW bersabda di syurga ada sebatang sungai bernama Al-Afyah. Nama. Di syurga ada sebatang sungai namanya Al-Afyah. Di situ terdapat bidadari-bidadari yang Allah Ta'ala ciptakan daripada za'faran. Za'faran ni macam sejenis wangian lah. Wangian za'faran. Kemudian dia bermain dengan mutiara. Mutiara dan juga yakut. Yakut. Bukan yang air itu. Yakut tu. Air yakut tu air yakut jugalah. Tapi bukan tu. Kan? Mutiara dan yakut ni macam sejenis mutiara lah. Jadi Allah Ta'ala mereka memuji Allah Ta'ala dengan 70,000 bahasa. Masya Allah. Mereka memuji Allah Ta'ala dengan 70,000 bahasa. Suara mereka lebih indah daripada suara Nabi Daud AS. Mereka menyatakan, apa yang mereka nyatakan? Kami adalah milik orang-orang yang mendirikan solatnya dengan khusyuk dan kehadiran hati. Kami ialah bidadari-bidadari. Kami adalah milik orang-orang yang mendirikan solat dengan khusyuk dan kehadiran hatinya ketika mendirikan solat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pasti aku tempatkan dia di rumahku dan menjadikannya berada di sampingku. Pasti aku akan tempatkan dia dalam rumahku dan menjadikan dia berada di sampingku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini nak menyatakan tentang ganjaran lah. Ganjaran ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang mendirikan solat dalam penuh khusyuk. Kerana orang solat ni berbagai ragam juga. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Ada tah mata, dia punya mata melilau ke sana, melilau ke sini, pusing sana, pusing sini dan sebagainya. Tapi sembahyang yang khusyuk kan akan melahirkan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mana mereka dalam sembahyang mereka itu dalam keadaan khusyuk, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam mengerjakan solatnya. Ya Quran. Baik. Seterusnya diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada orang-orang derhaka di antara umatmu yang tidak mengingati aku, di mana sahaja engkau mengingati aku, berzikir kepadaku sementara kamu menghentikan anggotamu daripada berbuat maksiat. Ketika berzikir kepadaku, jadilah orang yang khusyuk dan tenang. Apabila kamu berzikir kepadaku, jadikanlah lidahmu di belakang kalbumu. Jika kamu berdiri di hadapanku, berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina, serta bermunajat dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Sekali lagi diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan? Katakanlah kepada orang-orang derhaka di antara umatku yang tidak mengingati aku, di mana sahaja engkau mengingati aku, berzikirlah kepadaku sementara kamu menghentikan anggotamu daripada berbuat maksiat. Jadi mana-mana yang melakukan buat maksiat kemudian bertaubat lah maksudnya tu. Bertaubat. Kerana tadi sebelum tadi dia kata derhaka, lepas tu kata berzikir pula. Maksud ni permulaan dia derhaka pada Allah, lepas tu dia berubah. Allah Ta'ala bagikan hidayah petunjuk bagi dia, maka dia berubah. Maka lalu
Allah Ta'ala kata, kalau kamu berzikir, ingat pada aku, maka naklah kamu berhentikan anggotamu daripada buat maksiat. Kemudian ketika berzikir, jadilah orang yang khusyuk dan tenang. Kalau kamu berzikir juga, kamu nak hati kamu tenang, badan anggota tenang, betul tak? Dengan merasakan keadaan penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu berzikir padaku, jadikan lidahmu di belakang kalbumu. Jadikan lidahmu di belakang kalbu, maksudnya hati lah tu. Hati tu. Mana bukan saja anggota tetap, hati pun tenang. Sebab zikir ni pun ada pelbagai bentuk zikir. Ada zikir anggota, ada zikir hati, ada zikir lisannya, lidah. Yang lengkap tu maknanya tiga-tiga ada. Maknanya lidah ada, qalb pun ada. Kemudian anggota pun, jawarih pun juga berzikir kepada Allah. Baik. Jika kamu berdiri di hadapanku, berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina, serta bermunajat dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Kalau bermunajat kepada Allah, betul-betul munajat. Bukan hanya semata-mata badan saja dalam munajat, tapi tidak hati munajat kepada Allah. Banyak orang zaman sekarang ni, dia punya badan je dekat masjid, badan je dekat surau, tapi hati dia tak mana-mana fikir tentang bab dunia kan. Artinya kadang-kadang terkejar-kejar. Ibadat yang dibuat kadang-kadang tidak sempurna. Sebab apa? Nak mengejar benda-benda lain yang terdapat di luar. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dalam riwayat lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang yang derhaka di antara umatmu yang tidak mengingati aku telah bersumpah kepada diriku bahawa sesiapa sahaja yang mengingati aku akan mengingatinya. Ini pun sama jugalah. Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang yang derhaka di antara umatmu yang tidak mengingati aku telah bersumpah kepada diriku bahawa sesiapa saja yang mengingati aku akan ingat pada dia. Siapa ingat aku ingat pada dia. Betul tak? Allah Ta'ala ni bukan jenis, orang kata bukan jenis kalau kita ingat dia tak ingat kita. Tak ada. Kalau kita ingat pada dia ingat. Malahan dalam satu hadis tu pula, kalau kita dekat dengan Allah secara sejengkal, Allah Ta'ala akan dekat pada kita satu hasta. Sejengkal maka satu hasta. Kalau sehasta, dia sedepa pula. Kalau kita datang pada Allah Ta'ala secara berlari, maka berjalan, maka dia datang secara berlari. Ini ayat dalam bentuk balaghah lah. Seolah macam Allah Ta'ala tu berlari. Tidak berlari. Ini nak menyatakan tentang kata dekatnya hubungan kita, hubungan Allah Ta'ala tu terhadap hamba dia lah. Kalau kita dekat dengan dia, dia lagi dekat pada kita. Macam tu. Baik, seterusnya, tetapi jika mereka tidak mengingati aku akan mengingati mereka dalam bentuk laknat. Masya Allah. Sebaliknya pula, kalau kita tak ingat pada Allah Ta'ala ingat juga, tapi dalam bentuk laknat, murka daripada diri kita, bukan dalam bentuk keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Sama juga dalam makna istidraj. Pernah dengar istidraj? Istidraj ni maknanya Allah Ta'ala bagi pelbagai nikmat kepada orang tu. Setiap hari dapat nikmat tu, nikmat ni, nikmat macam-macam. Akhirnya satu tahap dan ketiga, Allah Ta'ala tiba-tiba menarik nyawa dia dalam keadaan dia tak sempat berbuat apa-apa lah, tak sempat nak taubat pada Allah. Mana nikmat dia dapat tu dalam keadaan dia gunakan dalam benda-benda maksiat, benda-benda yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nama istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik kamu nikmat tadi secara perlahan dalam keadaan dia tak sedar. Tiba-tiba dah malaikat maut pun dah sampai. Assalamualaikum kan. Dah sampai dah kata. Aku tak sempat lagi. Tak prepare apa-apa lagi ni. Sabarlah dulu. Dan tidak pun mungkin dalam kata seminggu lagi ke sebulan lagi kau datanglah balik malaikat maut.
Oh tak dapat dah ruang tuan. Jam sekian, saat sekian, waktu sekian saya akan datang akan tarik nyawa. Baik. Ini tentang orang derhaka yang tidak lalai berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, bagaimana jika berkumpul pada dirinya kemaksiatan dan juga kelalaian? Kalau tadi orang derhaka yang tidak lalai berzikir, dia derhaka juga, tapi dalam masa yang sama tidak lalai berzikir pada Allah. Apalagi kalau orang betul-betul memang derhaka pada Allah. Dahlah derhaka, langsung tak ingat pada Allah Ta'ala. Kerana manusia ni pun bertahap-tahap dia. Ada yang tidak derhaka, ahli taat dan sentiasa berzikir pada Allah. Yang kedua, ada yang jenis orang taat tetapi lalai berzikir pada Allah. Kan? Yang ketiga tadi ahli maksiat. Ahli maksiat, ahli derhaka, tapi dalam masa yang sama selalu zikir pada Allah. Dia tahu benda tu salah, tapi dia buat juga. Itu yang dikatakan sebagai orang yang ada nafsu apa tu? Nafsu lawamah, mulhamah dan juga lawamah. Yang teruk sekali itu nafsu amarah. Yang kedua tu nafsu lawamah ni antara peringkat dia tahu benda tu ada baik, ada benda buruk, tapi dia selalu hanyut dalam keadaan mana nafsu dia kalah lah. Nafsu dia menang, tapi ketaatan itu kalah selalu. Dikatakan satu lawamah. Baik, seterusnya. Kemudian sahabat berkata, pada hari kiamat manusia dikumpulkan seperti keadaan dalam solat, berupa ketenangan dan ketenteraman serta rasa kenikmatan dan kelazatan dalam menunaikannya. Seorang sahabat berkata, pada hari kiamat manusia dikumpulkan seperti keadaan mereka dalam solat. Kalau dalam macam mana keadaan dalam solat tadi? Kalau dalam keadaan dia tenang, tenteram, kan, maka begitulah keadaannya pada hari kiamat besok. Dia tenang je. Sebab apa? Bekalan dah ada, buat apa nak pening-pening lagi? Tak. Yang tak ada bekalan yang gelisah ni. Neraka dia ditunjukkan kepada mereka, syurga pun dia ditunjukkan, tapi lebih nampak syurga macam neraka kan. Berdasarkan apa? Tidak ada amalan-amalan ketika hidup dalam dunia dahulu. Baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari melihat seorang yang mempermainkan janggutnya ketika solat. Bermain-main janggut lah ketika solat. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau hati orang ini khusyuk, nescaya khusyuk juga anggota-anggota tubuhnya. Kalau hati dia khusyuk, memang dia khusyuk. Dan orang ni, maknanya orang ni memang orang yang betul-betul sihat lah. Kerana manusia ni pun kadang ada yang sihat, ada tak sihat. Lainlah kalau orang tu memang tak sihat, mungkin dia ada masalah kesihatan dan sebagainya. Kalau ada masalah kesihatan tu, mungkin dia kadang tangan itu banyak bergerak. Orang kena stroke ni kan, orang kena stroke kan selalu bergerak. Walaupun dalam solat pun dia tak dapat mengkiamkan. Apa makna mengkiam? Menenangkanlah macam tu. Dia tidak dapat mentomak ninah kan, menenangkan dia punya anggota lah ketika dia dalam solat tadi. Sentiasa ada pergerakan pada tangan dia. Tu orang kena stroke. Ini sihat walafiat, tak ada apa-apa benda kan. Dan dia mampu untuk mendiamkan anggota dia ketika dia wuduk, ketika mengerjakan solat. Tapi dia tak nak mendiamkan anggota dia. Menggerak sana, gerak sini kan. Kemudian tadi dia kata memainkan janggutnya pula. Janggut pula panjang kan. Janggut ni pun kan, dia salah satu kelebihannya daripada lelaki jugalah. Ada orang dia tak ada suka janggut, tapi Nabi menggalakkan kita supaya kita memelihara janggut. Misal pula sunat digunting, janggut taklah dijaga, pelihara. Tak? Kita tengok orang Arab tu janggut dia, panas janggut kan. Tapi janggut panjang pun tak jaga pun tak boleh. Kan tengah makan pula melokek pula. Kek misal tu borek apakah, nasi ke lauk ke dan sebagainya. Jadi memalukan orang lain lah. Kita nak lokek pun tak sogan kan. Jadi mana kalau nak janggut panjang, misal panjang, mestilah selalu dijagalah dengan baik.
Supaya orang tidak menganggap kita ni orang yang selekeh. Baik. Seterusnya, kemudian lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda ataupun berkata, kalau hati orang itu khusyuk, nescaya khusyuk juga anggota-anggota tubuhnya. Selanjutnya baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hatinya tidak khusyuk, nescaya solatnya ditolak. Masya-Allah, ini lagi beratlah. Siapa yang hati tak khusyuk, maka solatnya ditolak. Ini kalau ikut pada pandangan ulama sufi lah. Kalau ulama sufi, kalau solat tak khusyuk ni, maka batal lah tu. Tapi kalau ada hanya sekadar daripada pandangan daripada ulama-ulama fiqh aja, kan, kalau tak khusyuk pun boleh diterima juga lagi. Tapi kalau sufi ni kan tasawuf, mesti ada khusyuk. Kalau tak khusyuk, kita tak solat lah, batal lah solatnya. Itu pentingnya penekanan kepada khusyuk dalam solat. So macam mana nak khusyuk dalam solat, Ustaz? Susah ke nak khusyuk ni? Yalah, susah lah. Bukannya payah, bukannya senang nak khusyuk ni. Sebabnya bila kita nak mengerjakan solat, kalau boleh kita bacalah 3 qul dulu, ataupun qul a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzuka rabbi ayyahturun, kan. Doa-doa yang boleh menghindarkan diri daripada gangguan-gangguan syaitan. Kerana syaitan ni pun dia banyak jenis juga. Nak solat pun dia ada juga syaitan yang mengganggu kita. Dalam solat pun ada juga dia lagi. Kerana syaitan ni dia berjalan dalam urat. Tahu tak? Dia urat saluran darah kita ni, dia jalan ke situ. Mana? Kat mana-mana pun dia ada mengganggu kita. Sebabnya kita minta berlindung Allah Ta'ala supaya terhindar daripada gangguan syaitan. Baik, seterusnya Allah Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat. Tidak hanya dalam satu ayat, Allah Ta'ala menyebut dalam pelbagai ayat. Contohnya surah Al-Mu'minun tadilah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka-mereka yang khusyuk dalam solatnya. Kemudian surah Al-An'am ayat 92, wa hum ala salatihim yuhafizun, wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka tetap mengerjakannya dan melihara akan sembahyang. Mereka tetap mengerjakannya dan melihara akan solatnya. Mana jagalah dari segi rukun solat, kan, sunat solat, khusyuk solat dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'arij pula ayat 23, allazina hum ala salatihim daimun, allazina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang tetap mengerjakan solatnya. Daim ni mana kekal. Daim, Datuk Daim, dah dengar Datuk Daim tak? Daim Zainuddin. Datuk Daim itulah. Apa mana Daim? Kekal lah. Zainuddin, Zainun perhiasan agama. Daim Zainuddin. Tu asal perkataan daim. Daim ni isim fa'il. Asalnya dawama. Dama ataupun dawama. Dawama yadumu. Okey? Tu kalau belajar saraf lah. Dawama dan waw mim. Waw tu ya huruf ilat tu. Asalnya dawama. Kemudian waw tu diganti dengan alif. Tu jadi dama. Dama yadumu. Dawaman. Dawaman ataupun dawaman. Okey. Jadi waw tu huruf ilat. Tu dia ada bina tu. Dia ada bina misal, ada bina ajwab, bina sahih, kata silap tu bina ajwab nama dia. Mana huruf ilat tu baru tengah. Baik, seterusnya ada yang menyatakan bahawa orang yang mengerjakan solat itu banyak. Tetapi orang yang khusyuk dalam solatnya begitu sedikit sekali. Ada orang menyatakan orang mengerjakan solat dia banyaklah. Tapi yang khusyuk dalam solat tu yang sedikit. Ramai yang khusyuk. Tapi masalahnya khusyuk dan solat ni susah kita nak ukur. Boleh ukur ke? Kalau boleh scan senang kan? Orang tengah solat tu berdiri tu, berbaris saf tu kan, kita scan. Siap scan lah. So siapa yang khusyuk dalam solat, mana tak khusyuk. Kalau boleh scan senang. Tahu tak? Macam tuan-tuan scan suhu nak masuk dalam masjid ni, kan, scan dulu. Tu tembak kan, tembak kat dahi tu berapa,
36.0. 36.0 36.3 tulislah buku. Itu yang kurang canggih kena tembak lah. Tapi yang canggih tu letak je kedai pondok tu, letak kat tiang tu kan. Jadi jimat masa lah. Jadi tak perlu nak ada orang nak kena pegang benda tu. Banyak sekarang ni masjid ke surau ke, pusat-pusat apa sebagainya kan, pembeli belah dan sebagainya, dia dah ada benda tu. Tapi mahal lah sikit menatang benda tu. Agak berapa ratus kat tu. Agaknya berapa ratus yang beli tu? 200 lebih. Dia ada 200 lebih, 300 lebih kan. Kalau yang tu 500. Yang dia berdiri sendiri tu kan. Berdiri sendiri tu letakkan kita punya dahi tu kat menatang tu. Kan? 36.5. Haji Mansur. Kau dah berdolah pula 36.6. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Nazir pula berapa? 35.7. Okay. Yang tak bagus tu kalau 37 tu tak okey lah. Tak siap lah tu. So balik. Balik nasib lah kan. Macam tu. Baik. Jadi kalau dalam bab COVID ni, kalau COVID ke orang sihat ke tak sihat, boleh kita scan senang. Ini dalam khusyuk ni, siapa nak scan? Kalau ada alat scan yang dijual di kedai, boleh juga. Masjid boleh satu alat tu, scan siapa. Imam tak khusyuk tengok, scan imam. Imam tak khusyuk parah ni. So ganti imam lain lah, kau semayang tak khusyuk. Nak bawa juga imam kan. Kita dah scan semua dah. Macam tu. Kau tak bergaduh je kan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Orang yang berhaji itu banyak, tetapi yang mabrur itu sedikit. Orang yang berhaji itu banyak, tapi yang haji mabrur, kan, haji yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sedikit. Macam mana kita nak ukur? Tak tahulah, susah nak ukur kan. Kemudian burung itu banyak, tapi bulbul itu sedikit. Burung bulbul ni, macam mana rupa burung bulbul ni? Orang berilmu itu banyak, berilmu banyak, tapi yang beramal tu jumlahnya sedikit. Yang kelulusan daripada orang kata universiti awam banyak, yang lulusan kata bahagian syariah lah, bahagian usuluddin, bahagian bahasa Arab, tak? Ada degree, ada master, ada PhD dan sebagainya kan. Ramai lulusan mana lagi? Jordan, Maghribi, Mesir, kan, Madinah. Berapa ramai kelulusan dalam bab agama ni, ramai. Tapi yang benar-benar beramal tu jumlahnya tak ramai, sedikit je, tak ramai. Yang berilmu tu ramai, banyak. Seterusnya, solat adalah tempat ketundukan hati, kepasrahan dan kekhusyukan. Ini adalah tanda diterimanya amalan kita. Maknanya kalau hati kita dalam solat khusyuk, mana di ruang solat pun tunduk kepada Allah dan juga patuh kepada Allah Ta'ala, tunjukkan salah satu yang diterima. Kalau dalam solat kemain lagi solatnya khusyuk, di luar solat mulut dia tak dijaga, maki hamun orang. Siang malam maki hamun orang, lanat orang. Oleh semua tak betul, dia seorang yang betul. Macam tu. Ini macam mana nak kita nak katakan solat tu, nak terima ke tak terima tu. Kita pun kadang confuse juga tu. Baik, seterusnya, amalan sunnah itu ada syaratnya dan penerimaan pula ada syaratnya. Syarat amalan sunnah adalah ditunaikan fardunya dahulu. Sementara syarat terima amalan adalah kekhusyukan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhkan diri pada perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Kemudian dan ketakwaan, seperti mana Allah Taala menyebut dalam Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Innama ada asar. Hanya saja ada asar. Dia beza innama dengan inna. Inna li taukid.
innama adat hasar. Al-hasar ni maknanya terbatas. Terbatas kepada benda ni sahaja. Ataupun terbatas kepada 3. Kalau 3 tu 3 lah, tak ada lebih daripada 3. Kalau perkataan inna ni kadang-kadang di 3, kadang lebih. Walaupun disebut dalam perkataan tu 3 saja, tapi kemungkinan ada lagi. Gitu. Itu perbezaan innama adatul hasar. Okey? Maknanya satu bentuk keterbatasan dalam satu benda yang nak disebut, gitu. Jadi dalam ayat ini innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah Taala menerima korban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa saja diterima korban. Orang tidak bertakwa tidak terima. Siapa yang bertakwa di sini? Ayat ini berkenaan apa? Okey, ayat ini berkenaan dengan kisah Habil dengan Qabil. Habil dengan Qabil. Habil itu dia punya adik dia, sedangkan Qabil ke adik dengan abang, macam itulah. Habil dengan Qabil. Jadi berebut. Sebenarnya adik dia tak ada kisah pun, tapi memang dah dijodohkan dengan pasangan dia tadi, pasangan abang dia, kan? Dikahwinlah dengan pasangan. Sebab masa tu mana ada orang. Zaman sekarang ni ramai perempuan, ramai lelaki, ramai. Masa permulaan dunia dahulu kan, yang ada Nabi Adam bersama anak dia. Jadi nak berkembangkan biakkan zuriat tadi, kahwinlah dengan kata kembar masing-masing. Kembar kepada abang ataupun kembar pada adik. Tak boleh kahwin dengan kembar sendiri. Si abang ni dapatlah kembar si adik ni, tak cantik pula. Sedangkan si adik ni dapat kembar si abang, cantik pula, lawa, perempuan kan. Jadi timbullah perasaan dia kat situ, benci dia. Sebenarnya dia benci pada siapa? Dia benci pada adik ke benci pada Allah? Ketentuan tu daripada Allah. Allah Ta'ala menentukan benda tu, beritahu pada Nabi Adam. Tapi si abang ni tak boleh terima. Dia benci pada adik dia. Sebab apa? Dia mendapat orang kata kembar daripada adiknya tu, perempuan ni tak cantik. Dia nak yang cantik. Tak dapat dah. Memang itu dah orang kata syariat. Yang ada pada masa itu tidak ada syariat yang lain. Itu juga dalam bab korban. Kan si adik ini kerjanya ialah menternak biri-biri, menternak kambing, kibas. Sedangkan si abang ini bercucuk tanam, bertani. Sampai saat dan ketikanya mereka naklah mengorbankan apa-apa yang mereka usahakan. Maka adik tadi mengorbankan seekor kibas yang gemuk, gemuk dan daging banyak kan. Kemudian adik ni, abang ni pula mengorbankan akan sayur-sayuran lah, tapi sayur-sayuran yang buruk lah. Jadi perkataan korban masa itu bukan hanya setakat kepada binatang. Apa yang kita faham korban ni binatang kan, sebenarnya skop korban ni luas. Macam tu. Bukan hanya binatang, malah sayur-sayuran pun kan boleh dikatakan sebagai dalam bentuk korban juga. Jadi mana-mana korban yang akan disambar oleh api daripada langit, maka korban itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai tahap yang ketiganya, maka abang ni tadi hulurkanlah kepada sayur-sayuran tadi, buah-buah tadi. Yang si adik ni hulurkanlah kepada seekor kibas yang gemuk kan. Sampai saat ketikanya api pun turun daripada langit dan menyambar korban tadi. Yang diterima ialah korban adik ini saja kibas, sedangkan korban abangnya tidak diterima. Macam tu. Sampai kisahlah pembunuhan tadi, kematian pada adiknya. Si abang tadi dia ambil batu yang besar, dihentam pada adik yang mati. Macam tu. Bila dah mati pula, si abang pula pening pula, tak tahu macam nak buat apa. Macam mana nak uruskan mayat adik tadi. Sehingga Allah Ta'ala mendatangkan burung gagak terselak sayap. Jadi burung tu dia bergaduh lah, gaduh, cakap dan sebagainya. Jadi seekor daripada burung tu mati. Lalu burung yang masih hidup tadi menggali tanah, sebagai satu contoh macam bimbingan ataupun petunjuk kepada abang tadi, macam mana nak menguruskan akan adik dia.
Bila gali lubang tadi, maka dia ambil kawan yang dia mati tadi, burung tadi, dia tanam kat situ. Nampak tak? Kat situ pun dah nampak kan, akal manusia itu terbatas. Sampai ke binatang pula, terpaksa pula mengajarkan dia macam mana cara dia untuk menguruskan mayat abang adik dia tadi. Masya Allah. Kan? Itu banyak pengajaran kat situlah. Kalau kita fikir banyak pengajaran tunjuk. Baik, seterusnya tuan-tuan. Tentang ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendirikan solat 2 rakaat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia keluar daripada dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang mendirikan solat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya penuh khusyuk pada Allah, maka keluarlah segala dosa-dosanya seperti mana ianya dilahirkan. Macam mana waktu dilahirkan, keadaan tidak putih kan, seperti kapas, tidak ada dosa. Itulah ibaratnya. Orang menghadapkan diri pada Allah yang penuh khusyuk dan ikhlas pada Allah. Tapi yang dalam bab, orang kata bab dosa besar wajib bertaubatlah. Yang dosa-dosa ni maksudnya dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib bertaubat pada Allah. Tak bertaubat tidak terima. Baik, seterusnya, ketahuilah tidak ada yang menyebabkan lalai daripada solat selain daripada fikiran-fikiran yang menyibukkan. Nampak? Tidak ada yang menyebabkan lalai daripada solat selain daripada fikiran-fikiran yang sibuk. Sibuk sangat. Bab-bab dunia ni, macam-macam bab dunia. Okay? Kita tengoklah kalau orang yang sibuk tentang bab dunia ni, terkejar sana, terkejar sini, terkejar sana, terkejar sini, pejakkan telefon sana, telefon sini kan, terlampau sibuk tentang bab-bab dunia ni. Memang tak salah pun kalau kita ialah ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah kamu untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Beramallah kamu untuk besok seolah kamu akan mati. Walaupun hadis itu menyatakan pada kita, carilah orang kata bahagian kamu hidup dalam dunia ini, carilah. Tapi ialah dalam kita mencari bab dunia ni, dalam kadang-kadang kita terbawa dalam solat. Tak? Kita terbawa bab-bab dunia ni dalam solat. Tentang kambing, tentang itik, tentang lembu, tentang perniagaan kita, bisnes kita. Kalau bisnes kecil tu tak fikir sangatlah. Kalau bisnes besar, juta-juta punya bisnes, bilion-bilion international punya bisnes, dalam negara, luar negara dan sebagainya, memang sikit sebanyaklah benda tu akan terbawa dalam solat. Nampak? Ini mesti terbawa dalam solat. Itu sebabnya ketika kita, supaya kita terhindar daripada benda-benda sibuk dalam dunia ni, sebabnya sebaik-baiknya azan saja kita dah terus solat. Azan terus sembahyang berjemaah sama-sama, insya-Allah. Salah satu caralah untuk kita terhindar daripada gangguan-gangguan dunia ni, maknanya kita sentiasa bersedia untuk solat. Banyak di kalangan kita ni solat di hujung waktu. Bila solat di hujung waktu tu yang kadang macam pemikiran tentang bab dunia masuk dalam kepala otak ni, mikir tak habis-habis. Lepas sembahyang pun dah kelang kabut dah hujung waktu. Sebab kalau kita solat di awal waktu, tak ada tak kita fikir tentang bab-bab dunia ni? Tak ada. Kalau ada pun sikit sangatlah. Sebab apa? Kita akan sentiasa bersedia untuk solat. Mana azan saja kita dah siap standby, kita siap-siap pergi ke masjid ke surau dan sebagainya. Mana kita akan sembahyang berjemaah bersama dengan imam, dengan Bilal, sahabat-sahabat kita yang ngaji datang ke masjid, ke surau dan sebagainya. Itu yang paling baik. Baik, seterusnya. Jadi perkara ini harus dihilangkan. Kadang-kadang ia boleh lakukan dengan solat dalam kegelapan atau di tempat yang sunyi, jauh daripada kebisingan, tidak menggunakan sejadah berwarna-warni dan tidak menggunakan pakaian bercorak yang dapat menarik perhatiannya ketika sedang dalam solat. Ini cara-caralah untuk kita nak khusyuk dalam solat tadi. Maknanya kadang-kadang ia boleh lakukan solat dalam kegelapan. Tapi sebab solat dalam gelap pun kena jaga jugalah.
Takut nanti terlanggar berbondo kan tergantuk pula. Tergantuk pula kan kono bondo kau dah binju pula kan. Macam tu. Pastikan tempat yang kita nak solat tu benar-benar kawasan yang betul-betul digunakan khusus untuk nak solat. Kat rumah pun kalangan kita ni pun ada. Kalangan kita kat rumah pun ada tempat-tempat khas untuk solat. Yang mana dah tahu dah kedudukan sejadah tu macam mana. Kedudukan almari dia macam mana. Kedudukan kursi macam mana dalam bilik solat tu. Dia dah tahu dah saiz bilik tu dah tahu lah. Panjang, pendek, tinggi, rendah dan sebagainya. Jadi kalau tutup lampu pun dia tak kisah. Sebab dia tahu kedudukan dia. Lainlah kalau kita baru pertama kali masuk tempat tu. Kita pun tak tahu kedudukan mana tiang. Betul tak? Mana tiang, mana kata tempat rak kitab. Betul tak? Mana kiblat pun kita tak tahu sebab gelap. Tak tahu. Kalau kita dah lazim tempat tu, kita tahulah bolehlah kita tutup lampu. Sembahyang dalam gelap. Atau di tempat yang sunyi. Okay? Tempat yang sunyi ataupun uzlah. Kalau dalam tasawuf tu dia ada satu bab namanya bab uzlah. Kalau kita mengaji kitab Ikam pun memang ada. Kitab Syarah Ikam kan, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian kitab yang berkenaan dengan syarah-syarah Ikam ni pun ada sebut berkenaan uzlah. Uzlah ni bukan hanya sekadar kita mengasihkan diri ke gua-gua dan sebagainya. Itu dululah, itu bolehlah. Dulu uzlah di gua-gua. Tapi kalau zaman sekarang ni kalau uzlah di gua-gua tu orang akan salah anggap pula. Kau ni orang kata menuntut ilmu sesat ke apa? Orang akan cakap macam tu lah. Bila kita uzlah di gua-gua batu ni sebagainya kan. Macam tu. Jadi macam mana ganti dan cara dia kita nak gantikan benda tu. Uzlah di rumah pun boleh. Dengan cara kita mengasingkan diri di satu bilik khas untuk kita saja. Di situlah tempat kita mengerjakan solat, di situlah kita membaca Quran, di situlah tempat kita berzikir dan sebagainya. Itu pun dalam bentuk uzlah juga. Jadi pembahasan uzlah ni luas. Ataupun contoh dalam masjid. Dalam masjid kita pergi pada satu sudut masjid itu, kita duduk kat situ, kita sembahyang kat situ dan kita berzikir kat situ seorang-seorang. Orang lain tak kacau pun. Ini pun dalam bentuk uzlah juga. Disebut dalam syariat. Yang dikarang oleh Said Awuh. Dia mensyarahkan kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maknanya konsep uzlah ni luas. Bukan hanya sekadar betapa menyuruh dalam gua tu, berzikir kat situ, baca sembahyang dan sebagainya. Malahan di dalam ruang masjid pun, mana kita ambil satu ruang khusus untuk kita di ujung masjid, di ujung tu kita sembahyang seorang kat situ, baca zikir dan sebagainya. Tapi kalau sembahyang fardu kan mestilah kena berjemaah. Sembahyang fardu berjemaah lah. Habis sembahyang fardu kan nak sembahyang sunat, pergilah kat ujung mana-mana kat ruang masjid tu, pergilah sembahyang kat situ seorang. Itu pun dalam bentuk uzlah juga. Baik, kemudian jauh daripada kebisingan. Kalau kita ada tempat khusus yang jauh daripada kebisingan, kita buatlah tempat kat situ. Kemudian kita tak menggunakan sejadah yang berwarna-warni. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang bercorak yang dapat menarik perhatiannya ketika dalam solat. Cuma ialah pakaian ni biasanya kan, pakaian ni kadang bila kita solat kita tak pandang pada pakaian pun. Tu ialah. Ada tak orang solat ketika dia solat dia pakai pandang pakaian? Pakaian dia sendirilah. Tak ada. Biasanya orang solat dia akan pandang pakaian orang di depan dia. Orang di depan itu macam mana orang di depan dia tu pakaian dia ada bercorak-corak dan sebagainya, ada gambar apa tu dah, kumpulan muzik dan sebagainya dekat baju tu kan. Itulah benda yang dipandang dia. Jarang orang solat pandang pada pakaian sendiri. Tak ada. Kalau ada lah, jaranglah. Kalau ada, jaranglah orang sembahyang pakai pandangan. Sebab yang kita pandang itu ialah ke depan. Tak ada kita pandang tu sampai pakai pandang begini, tak ada. Kan? Kita pandang mesti pandang ke depan. Ataupun pada tempat sujud. Kalau digalakkan kita fiqah, kena sembahyang, naklah sembahyang pada tempat khusyuk, tempat sujud kita. Sama ada kitab dalam kitab orang kata Bajuri ke, ataupun kitab Inatul Talibin ke, ataupun dalam kitab Minyatul Musalli ke,
Syekh Qutani kan di Karang. Semua menekan kepada kita semayang mestilah memandang pada tempat sujud. Ketika rukuk pun kena pandang tempat sujud. Ketika sujud pun kena pandang tempat sujud juga. Gitu. Kemudian apabila kita duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, apabila kita membaca asyhadu alla ilaha illallah itu, barulah kita memandang kepada jari kita. Pandang menjadi tunjuk yang curuk ke arah kiblat itu. Yang lainnya semua kita fokus pandang tempat sujud. Baik, seterusnya sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW menggunakan baju gamis atau jubah bercorak yang diberikan oleh Abu Jaham. Lalu baginda solat. Setelah selesai solat, baginda menanggalkannya dan berkata, bawalah gamis ini kepada Abu Jahmi. Pakaian ini telah melalaikanku dalam solatku. Pakaian tadi melalaikan Nabi dalam solat. Cuma tak macam mana cara melalaikan itu, wallahu alam. Sebab dalam solat, orang mesti pandang tempat sujud ataupun pandang ke depan. Kita tak pandang baju kita. Tak pandang baju. Cuma tak tahu macam mana Rasulullah SAW tadi benda itu boleh membawa kelalaian kepada Rasulullah SAW. Tak tahu macam mana lah. Tak tahu lah, mungkin di depan tempat Nabi itu ada cermin ke, sehingga cermin tadi menampakkan batang tubuh Nabi bersama dengan pakaian jubah yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Aja tu. Saya pun tengah mengkaji tentang hadis berkenaan ni lah, hadis sehingga pakaian tadi melalaikan Nabi dalam solat Rasulullah SAW. Baik, Nabi Muhammad juga pernah memperbarui tali sandalnya. Kemudian ketika sedang solat, baginda lalu memandang pada sandal itu. Oleh itu setelah selesai solat, Nabi memerintahkan agar tali itu dibuka dan diganti dengan tali lain. Ini kemungkinan besar boleh berlaku lah. Sebab sepatu kan di bawah. Sebab ada masanya kita dibolehkan memakai sepatu dalam solat, tapi dalam keadaan sepatu dalam keadaan bersih lah. Kan? Dalam fiqh pun ada satu bab memakai sepatu dalam solat. Sepatu dibuat daripada kulit lah. Okay? Tapi jangan sepatu yang tuan-tuan bawa tu pakai solat, jangan. Sepatu tu apa benda tuan-tuan pijak ke najis ke sebagainya. Kan? Jadi maknanya kemungkinan sepatu dalam bentuk tu lah, bentuk kulit itu yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi waktu solat tadi Nabi nampak pada sepatu dia tadi. Macam tu. Nabi baru akan tali sandalnya ketika sedang solat. Nabi memandang ke sandal itu. Dan juga boleh juga berkemungkinan ketika Nabi solat, sepatu tu berada di depan dia. Nabi menanggalkan sepatu itu ketika Nabi solat, dan kemungkinan besar sepatu tu berada di depan Nabi. Macam tu. Boleh juga berkemungkinan begitu. Atau juga boleh kemungkinan Nabi memakai sepatu itu ketika mendirikan solat. Macam tu. Mana ada dua kemungkinan. Oleh itu setelah selesai solat, baginda memerintahkan agar tali itu dibuka dan diganti dengan tali yang lama yang ada pada sepatu tadilah, sandal tadi. Wallahu alam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenakan cincin emas pada jarinya sebelum perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah mengenakan cincin emas, pada jari baginda Rasulullah SAW sebelum hal itu diharamkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala telah mengharamkan maka cincin emas kepada golongan lelaki, maka Nabi tak pakai lagi lah. Lalu ketika duduk di atas mimbar, baginda Rasulullah SAW melemparkannya dan berkata, ini telah menyibukkan aku dengan sesekali memandangnya dan sesekali memandang kamu. Ini telah menyibukkan aku dengan sesekali memandangnya dan sekali memandang kamu. Maknanya ketika dia solat tu, jadi kau pandang ke bawah. Jadi mungkin jari itu Nabi memakai cincin tadi kan, cincin emas itu kan. Jadi mana pandangan Nabi ini bukan saja memandang pada tempat sujud, malah ada masanya Nabi pun memandang kepada cincin emas yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Pada masa tu keharaman tu belum ada lagi. Mana dibolehkanlah masa tu.
Tapi bila dah ada keharaman tadi, maka Rasulullah pun tak pakai lagi lah. Dan benda itu sampailah putusan sampai sekarang. Mana lelaki diharamkan daripada memakai cincin emas. Kemudian seorang sahabat solat di rumahnya berkaitan dengan dinding, sementara pohon kurma di samping rumahnya sedang berbuat lebat. Ada seorang sahabat semayang berdekatan dengan dinding rumahnya, sementara pohon kurma di samping rumahnya sedang berbuah lebat. Sesekali dia memandang buah kurma tadi dan merasakan ketakjuban. Takjublah, wah banyak lebat ni, banyak hasil ni kan. Kalau jual dapat banyak beli. Macam itulah. Macam kita lah. Kalau kita semayang tu dalam kebun durian ke, kebun langsat ke kan, tengah semayang tu dalam pemikiran tu banyak durian dapat ni, gugur ni kan, ni kau jual ni banyak apa ni. Apa lagi? Banggih pun buah, lansir pun buah, mutan pun buah, semua namanya buah lebat. Semua buah je terjetik kat luar. Kan sekejap lagi kan orang kata peraih dah datang ni. Nampak tak? Kan tengah sembahyang kan tiba-tiba boom durian jatuh. Tengah sembahyang, Allah Akbar, boom jatuh durian belasanun. Kan tengah baca alhamdulillah rabbil alamin, boom belasanun durian nak sembah lagi gitu. Durian berbaik dah tu kan. Musang king tu kan. Betul tak? Musang king harga dah berapa dah sekilo? Pak Haji Muhammad apa sekilo musang king? Tak makan durian? Baguslah tak makan durian. Haji Mansur apa? 45 ringgit sekilo. Musang king. Kalau nak dapat 10 batang ataupun 100 batang musang king. Kau tak joki tu lah kata kan. Joki tu lah kan. Baik. Sesekali dia memandang buah kurma itu dan merasakan ketakjubannya. Lantas dia lupa bilangan rakaat yang telah dikerjakannya. Hal itu kemudian disampaikan kepada Sayyidina Osman. Lalu Sayyidina Osman memerintahkan agar buah kurma itu disedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Orang itu segera menjualnya dengan harga 50,000. Orang itu segera jualnya dengan harga 50,000 apa ni? Mungkin 50,000 dirham ke dan sebagainya. Kalau dinar tu makan mahal tu, kalau 50,000 dinar. Jadi kalau 50,000, jadi kemungkinan luaslah tu. Luaslah. Tak? Kalau kebun sekarang ni pun tengoklah kalau seka dah berapa. Kena pula tanah tepi jalan pula. Tak? Lepas tu pecah-pecah lot lagi dan sebagainya kan. Jual pula tanah lagi kan. Untung dah tu. Kalau tanah bukit pun kadang untung juga kan. Dia kalau tanah lembah ni, kalau beli tanah lembah ni boleh juga. Tapi kalau nak buat rumah nak kena tambak juga rumah ni kalau beli tanah lembah ni. Tanah dia tak rata kan. Ada orang kata beli tanah bukit untung ustaz kata. Sebab apa? Nanti bila kita nak rumah kita kena tarah gunung tu, bukit tu kan. Lepas tu kita kena boleh jual kat orang lain kita. Selori dah dapat berapa? Selori dapat berapa ustaz kata. Untung kalau beli tanah bukit. Berbanding dengan tanah lembah. Tanah yang ada orang kata kalau nak buat tubang tu nak kena beli tanah lain untuk tambak dia kan. Itu. Ada orang kata tanah kata lagi untung. Tak? Tapi yang untung tanah bukit lah. Tanah bukit. Sebab kita boleh jual tanah tu. Untuk kita katakan kita boleh jual. Kita offer kat orang, sesiapa yang nak tambak dia punya tanah dia, boleh datang. Sorry, kita kira lah. Kita lori lah. Sorry ni berapa? Kita. Untunglah dapat tu. Tapi kena buat betul-betul lah. Kalau silap ni tanah rosak kau untung tak ada. Tanah habis untung tak ada. Masya-Allah tuan-tuan. Baik habis sampai situ boleh? Boleh sementara itu wallahu a'lam bissawab. Saya buka persoalan ada kalau ada. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala man nabiyya
ويقنا الصدق ومعلم تقبل ورزقا حلالا مباركة كثيرا وسيانا فتيا عليم نوي لنا قلوبنا بنور معرفتك وطهنا الأبوط على العارفين اللهم فكرنا في الدين اللهم فكرنا في اللهم اجعل هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد تفرق المعصوم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم